Right? Jadi kelas, tajuk kajian kes kamu ialah tempat bersejarah di negeri anda. Saya ulang, tempat bersejarah di negeri anda. Itulah tajuk kajian kes anda pada tahun ini bagi tingkatan 1. Jadi, pelajar boleh memilih tempat ataupun bangunan. Tengok saya tak limitkan sama ada dia tempat ataupun bangunan bersejarah seperti bangunan sekolah sendiri, masjid, tempat beribadah, menara atau binaan seperti tugu, makam, dataran dan sebagainya di negeri anda. Maksudnya awak kena kaji dekat mana tempat bersejarah dekat negeri anda dan anda mula buat pengkajian. Negeri anda maksudnya luas. Contoh kalau awak ni orang Pahang. Awak ni dekat Pekan, Pahang. Awak kena cari dekat mana tempat bersejarah di Pekan Pahang. Tempat tu tak semestinya tempat-tempat ataupun tempat-tempat ataupun peninggalan. Boleh jadi ianya adalah bangunan lama dan bangunan bersejarah. Okey. Walau bagaimanapun, kesemuanya tertakluk kepada kehendak atau nasihat guru masing-masing. Maksudnya cikgu-cikgu awak akan decide tajuk apa yang awak nak buat. Awak boleh pilih tajuk, cikgu akan pilih tajuk ni sesuai ataupun tak untuk dijadikan sebagai kajian kes. Pelajar mesti ikut arahan guru kelas masing-masing. Kalau guru sekolah hendak huraian dipanjang lebarkan, maka huraian perlu dipanjang lebarkan. Contohnya bila saya cek awak punya nanti, kena tambah sikit lagi. Awak bersedia untuk tambahkan maklumat tersebut. Jika hendak memperbanyakkan contoh, maka kena perbanyakkan lagi contoh. Maklumlah guru sekolah anda ialah yang menyemak dan memberikan markah tugasan anda. Awak perlulah mendengar nasihat daripada guru kelas anda. Tengok contoh yang cikgu telah beri. Jadi dekat sini, cikgu telah mengharamkan semua pelajar, cikgu ulang cikgu telah mengharamkan semua pelajar untuk membuat tajuk bangunan bersejarah bangunan Sultan Abdul Samad yang terletak dekat negeri Selangor. Okey. Jadi walaupun awak orang Selangor, tajuk tentang bangunan Sultan Abdul Samad ni awak tak boleh guna sebab cikgu telah haramkan. Sebab cikgu telah bagi contoh sebiji macam mana cara nak buat. Okay, tengok ni. Inilah contoh cikgu telah buat ni. Bangunan bersejarah, bangunan Sultan Abdul Samad dekat Selangor. Inilah contoh dia. Depan Stadium Merdeka. Jadi cikgu nak awak macam ni lah. Sebab cikgu tahu kamu semua ni masih lagi tak pandai nak buat kajian kes. Tak apa, cikgu bagi sebiji seperti yang perlu kamu buat dalam kajian ini. Pertama sekali jadual kerja. Jadi awak kena buat jadual kerja ni lah. Selama 4 minggu, kamu kena nyatakan tarikh bila kamu buat. Sebagai contoh, tajuk kajian. Rupanya bila cikgu dah bagi tahu hari ini, 16/7, kamu pun dapat tajuk tarikh apa kamu nak buat. Pada 17 hari bulan 7. 2021. Okay. Jadual kerja buat bila. Kaedah kajian buat bila. Sampailah penuh penilaian umum. Cikgu akan bagi format ini kepada kamu supaya senang bagi kamu nak jadikan sebagai rujukan. Tengok sikit objektif kajian. Ini yang telah saya buat. Jadi orang lain buat pun saya nak awak ambil seperti mana saya telah buat contoh ini. Tengok ni, cikgu nak tolong kamu ni. Kamu kan, awak kan suka sikit-sikit bagi tahu mak ayah awak susah lah, itulah inilah. Cikgu tolong buat sebiji-sebiji. Senang kerja kamu nanti. Okay, inilah objektif kajian. Macam saya bagi tahu tadi semasa taklimat, kena cari 3 objektif kajian yang awak nak cari. Dan saya telah jumpa 3 untuk kajian bangunan Sultan Abdul Samad ni. Jadi kamu kena buatlah tentang perkara lain, banyak lagi. Ingat bangunan Sultan Abdul Samad saya haramkan semua form 1 buat. Awak nak buat boleh tiru saya punya cara buat, tetapi pengolahan awak kena buat sendiri ikut tempat bersejarah dekat negeri anda. Okey, kaedah kajian. Saya telah nyatakan 5 kaedah kajian yang telah saya dapat semasa buat kajian ini. Pertama sekali, saya buat analisis dokumen. Saya telah merujuk dokumen daripada isilah dokumen kamu nak buat apa.
Kaedah penyelidikan perpustakaan. Saya telah menyelidik buku-buku bertajuk bla 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 bla. Muat turun internet. Muat turun internet bagi tahulah sikit apa yang awak perlu buat. Saya telah mendapat bimbingan guru seperti Puan siapa cikgu awak? Puan Raja Hidayah ataupun Puan Norahima ataupun Encik Zulkifli Yasuk ataupun Encik Azwan Syafiq. Temu bual, saya juga telah membuat temu bual. Ini adalah orang-orang yang telah saya temu bual. Cakaplah siapa-siapa yang telah kamu buat. Okey, mengumpul maklumat. Awak kena senaraikan contoh buku ilmiah yang awak telah gunakan semasa buat pengkajian sejarah ini. Okey, akhbar, majalah dan juga internet. Internet ni awak kena sertakan link-link yang awak guna. Sebagai contoh, perbezaan dengan tadi awak muat turun internet. Ini awak kena sertakan link-link internet yang telah awak gunakan. Orang sumber ni bermaksud tadi awak interview kan. Jadi awak kena nyatakan siapa orang sumber tu. Nama, umur dan alamat. Dan kalau awak ada tengok televisyen, awak boleh nyatakan dekat mana awak tengok tu. Sebagai contoh, saya nak buat pasal Tasik Chini. Pernah ada dekat Majalah 3 tentang liputan tentang Tasik Chini. Boleh nyatakan dekat bahagian pengumpulan maklumat ini. Okey, orang temu bual bersama orang sumber. Ini awak nyatakanlah sikit siapa yang awak telah temu bual, apa dapatan yang telah awak dapat. Jadi bila dah dapat semua, awak kena buat kerangka kasar penulisan. Kerangka kasar ni seperti satu draft kepada awak buat. Jadi pengenalan awak nak cerita apa, awak dah buat dah satu draft. Tujuan pembinaan, struktur bangunan. Ini kalau saya buat bangunan. Kalau awak nak buat pasal Tasik Chini, buatlah pasal Tasik Chini. Latar belakang Tasik Chini. Struktur Tasik. Tujuan kenapa buat Tasik Chini. Fungsi-fungsi Tasik Chini pada masa ini. Boleh buat. Ini pengenalan, lampirkan gambar tempat bersejarah yang awak buat tu. Kemudian nama bangunan. Ini saya buat bangunan. Awak boleh buat benda lain lagi. Keunikan bangunan, lokasi bangunan. Sama seperti kerangka penulisan yang telah awak buat sebelum itu. Ada peta latar belakang bangunan. Ingat, tempat bersejarah dekat kawasan anda. Tempat tak semestinya satu tasik, tak semestinya satu sungai. Bangunan pun boleh dijadikan sebagai tempat bersejarah di kawasan anda. Struktur bangunan. Tengok ni, saya buat cantik ni. Tujuan pembinaan. Ini semua dalam kerangka kajian tadi tu. Langkah-langkah pemeliharaan. Ini contoh langkah-langkah pemeliharaan. Cadangan saya untuk memelihara bangunan ini. Inilah cara-cara saya yang saya telah buat. Ini telah menjawab bagi soalan kebat. Jadi rumusan dia, saya bersyukur bla 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 bla. Awak buatlah sendiri ini. Ini saya akan lampirkan kepada awak untuk menjadi rujukan kepada awak semua. Ini soalan kebat 1. Soalan kebat 2, penilaian umum. Awak kena buat penilaian umum pada bangunan ini. Jadi kalau tak ada masalah, sekian sahaja taklimat daripada saya. Saya akan lampirkan benda ini. Ingat, lampiran ini bukan bertujuan untuk memberi awak meniru. Saya melarang untuk meniru, tetapi untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penghasilan tajuk kajian kes awak pada tahun ini, iaitu yang bertajuk tempat bersejarah di negeri anda. Faham tak semua? Kalau faham, bagus. Anda boleh bermula selepas tamat taklimat saya beri ini. Dengar baik-baik, ulang baik-baik YouTube saya ni, video saya ni, supaya awak faham tentang apa yang sedang saya taklimatkan ini. Sekian sahaja daripada saya. Ada masalah, awak boleh berhubung dengan guru kelas anda, dan guru kelas anda akan sentiasa membantu. Malu bertanya sesat jalan. Jadi kalau kamu ni malu semua, makanya ke dalam longkang lah kamu semua. Kamu kena banyak bertanya, barulah kamu dapat markah penuh bagi kajian kes ini. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri taklimat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.